Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Bertemu kita kembali untuk membincangkan tajuk Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial di bawah subtopik penyalahgunaan bahan bersama saya Cikgu Maya. Standard pembelajaran bagi tajuk penyalahgunaan bahan ini adalah kita dapat menerangkan apa yang dimaksudkan dengan jerat dadah. Seterusnya, menjelaskan situasi berisiko yang membawa kepada jerat dadah. Membincangkan implikasi jerat dadah kepada diri, keluarga dan masyarakat. Akhir sekali, kita juga akan menjana idea cara mengelak jerat dadah. Kata kunci di sini yang awak perlu tahu adalah awas jerat dadah. Apa itu jerat dadah? Jerat dadah adalah keadaan individu yang dipengaruhi atau diperdaya oleh individu lain bagi menagih dadah atau dijadikan sebagai keldai dadah. Okey, awak tak tahu barang tu adalah dadah. Okey, so awak telah dipengaruhi ataupun diperdaya, ditipu oleh individu lain untuk mengaitkan diri awak kepada kancah penagihan dadah ni. Kebiasaannya, keldai dadah ni dia akan dijanjikan dengan pelbagai bayaran yang lumayan. Okay, dia kata dia suruh awak pergi luar negara, bawa bungkusan ni, bawa beg ni, sampai awak tahu dalam beg tu ada isi dadah dan dia dijanjikan dengan bayaran yang lumayan. Baik, di sini apa yang awak perlu tahu dan yang awak perlu titik beratkan adalah sekiranya terdapat unsur paksaan di dalam urus niaga tersebut ataupun katalah awak dijanjikan pekerjaan untuk bawa barang keluar negara, dalam masa yang sama awak tak nak tapi dipaksa. So maklumkan kepada anggota keselamatan seperti polis dan pegawai keselamatan. Kamu juga tidak seharusnya sewenang-wenangnya meninggalkan barang peribadi di tempat awam untuk mengelakkan risiko jerat dadah ni. Contohnya kalau kamu pergi toilet, kamu tinggalkan beg kamu di luar tempat pekarangan toilet tu, orang-orang yang biasa membawa dadah ni, mungkin dia akan masukkan barang tu ke dalam beg kamu untuk lepas di immigration tu. Selain itu juga, kita sebagai pengguna kena sentiasa berwaspada dengan makanan dan minuman yang diberikan oleh individu lain. Kerana dikuatiri mengandungi bahan terlarang. Ada somebody yang bagi awak air ke, bagi awak makanan ke, takut dia masukkan something yang merupakan bahan terlarang lah. Contohnya macam pil hayal ke, untuk membuatkan awak jadi mabuk dan sebagainya lah. Dan yang terakhir adalah kita juga tidak perlu mudah atau mempercayai janji atau tawaran yang disertakan dengan pulangan yang lumayan sebagai ganjaran. Kebiasaannya dijanjikan dengan tawaran yang lumayan. Kamu bawa beg ni ke luar negara, saya bayar kamu RM10,000. So kamu kena tahu apa yang ada dalam beg tu. Jangan sewenang-wenangnya dapat insentif RM10,000 je terus nak bawa. So kita kena berhati-hati. Seterusnya kita tengok kesan implikasi jerat dadah ni kepada ahli keluarga pula. Yang pertama sekali, dia akan menjejaskan keharmonian keluarga. Yang kedua, tanggungjawab terhadap keluarga terabai. Contohnya, kalau kita ada ahli keluarga yang menagih dadah, jadi dia dah fikir pasal dadah je, dia dah tak fikir pasal tanggungjawab pada keluarga dah. Seterusnya, ahli keluarga hidup dalam keadaan ketakutan bila ada salah seorang daripada kita yang sentiasa mencederakan ahli keluarga lain lah. Dia tak dapat benda tu, dia tak dapat dadah tu, so dia akan membuat keganasan kepada ahli keluarga yang lain. Jadi
keluarga tu ahli keluarga tu hidup dalam ketakutan. Okey, ini secara tak langsung akan mendatangkan stres kepada ahli keluarga yang lain. Seluruh ahli keluarga akan merasa stres kerana seorang yang menagih dadah ni. Okey. Okey, dia juga akan mencemarkan nama baik keluarga di mata masyarakat. Sama juga kesan kepada diri, kesan kepada keluarga. Dia tetap akan mencemarkan nama baik. Okey. Okey, manakala kesan kepada masyarakat dan negara pula. Yang pertama sekali, kita akan kehilangan tenaga kerja yang efektif dan bermotivasi. Okay. Walaupun kamu ni seorang yang berkejaya, ada pangkat, ada nama, tapi bila kamu menagih dadah, okay, secara tak langsung, dia akan menjejaskan kejaya tu. Okay. Bila dah tak pergi kerja, dia efek kepada kerja tu lah. Okay. Seterusnya, masyarakat akan bimbang berlakunya jenayah. Okay. Bayangkan kalau semua orang menagih dadah, tak ada orang yang bekerja, maka ramailah penjenayah-penjenayah yang bila dia nak duit je, dia merompak, mencuri dan sebagainya lah. Dia tak pergi kerja. Itu cara paling senang dia nak dapat duit. Okay. Okay, bila dia dah tak pergi kerja, bila kepala dia dah high, dia dah hidup dalam hayalan, maka bilangan pesakit mental pun bertambah. Kepala dah tak betul lah. Okay. Dan seterusnya, yang paling kita takut sekali adalah penularan penyakit HIV dan AIDS. Okay, yang ni memang tak ada ubat. HIV dan AIDS tak ada penawar. Okay. Dan bayangkan bila semua masyarakat mengidap penyakit HIV dan AIDS, maka ekonomi negara pun akan terjejas. Akhir sekali, kita akan membincangkan cara-cara mengelak jerat dadah ni. Yang pertama, kamu perlu berhati-hati dengan tawaran kerja yang bergaji lumayan di luar negara. Okay, cek dulu. Kalau gaji besar, kerja apa yang awak kena buat? Okay, yang kedua, elak daripada makan atau minum dengan orang yang baru dikenali. Kalau awak baru kenal seseorang tu, dia ajak makan ataupun minum, cuba tolak dengan cara baik. Okay. Okay. Yang ketiga, selidik latar belakang rakan yang baru dikenali. Kita kena cek dulu siapa family dia, education background dia, ataupun parent dia siapa. So, baru kita boleh berkawan dengan dia. Okay. Seterusnya, kamu kena percaya pada diri sendiri yang mana kamu boleh berjaya. Okay. Berjaya atas usaha sendiri. Okay. Seterusnya, okay, jangan bawa barang yang dikirim oleh orang lain. Kalau orang minta tolong kamu, tolong bawa ni boleh tak? Hantar dekat somebody ni. Minta maaf cik, saya tak nak. Saya tak kenal orang tu siapa. Tolak secara baik. Okay. Okay, last sekali. Okay, tinggal bersama keluarga atau sentiasa menziarahi ahli keluarga. Seelok-eloknya kamu tinggal dengan mak ayah. Tinggal dengan mak ayah di rumah. Bila kita ada buat salah ataupun apa-apa, mak ayah kita akan tegur kita. Ataupun kalau memang kamu kerja jauh, jarak dari rumah ke tempat dari rumah ibu ayah ke tempat kerja tu yang terpaksa menyewa keluar, sambung belajar dan sebagainya. Okay, so kita kena biasakan diri kita untuk sentiasa menziarahi ahli keluarga, telefon, kita ingat. Okay, so hubungan kekeluargaan tu akan rapat dan kita tak akan cubalah untuk nak buat benda yang bukan-bukan, terutama sekali kancah dadah ni. Okay. Okay, sebelum saya mengakhiri PDPR pada kali ini, saya harap kamu semua sudah boleh memahami maksud penyalahgunaan bahan ni dan juga kamu dapat mengkaji tentang implikasi dan kesan daripada penyalahgunaan bahan. Okay. Saya juga harap supaya kamu dapat tahu macam mana cara untuk mengelak supaya kita boleh menjadi masyarakat yang bersih dari dadah. Okay. Ini adalah latihan pengukuhan buku teks muka surat 173. Saya harap kamu boleh salin di dalam buku latihan dan siapkan.
Okey. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di kelas yang selanjutnya. Terima kasih dari saya, Cikgu Maya. Selamat tinggal. Assalamualaikum.